Buletin 1.36 Disember bersama saya Izrina Amir Hamzah. Paparan utama hari ini. Tiada kenaikan tambang bas dan van sekolah tahun hadapan. Isu pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB, Najib beri keterangan di SPRM. Jabatan Perdana Menteri sedang menggubal satu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kabar gembira kepada ibu bapa menjelang sesi persekolahan tahun 2019. Pertubuhan Persatuan Bas Sekolah Semenanjung Malaysia memberi jaminan tiada sebarang kenaikan tambang bagi perkhidmatan bas dan van sekolah bagi sesi 2019. Menurut timbalan Presidennya, Mat Saad Muhammad, komitmen dibuat persatuan itu sebagai usaha membantu untuk meringankan beban ibu bapa yang menanggung kos persekolahan anak mereka. Ujarnya saranan tiada kenaikan tambang dipersetujui persatuan itu yang disertai ahli kira-kira 18,000 pengusaha bas sekolah membabitkan lebih 180,000 kenderaan di seluruh negara. Katanya kadar tambang yang dikenakan pengusaha bas dan van sekolah ketika ini adalah berpatutan. Tambang bas sekolah ni kita cas tidaklah begitu tinggi sangat. Kadar yang agak kemampuan dari segi pembayaran daripada ibu bapa. Jadi kami menasihatkan kepada pengusaha-pengusaha bas sekolah ni supaya tahun akan datang ni tidak perlu lagi menaikkan tambang bas sekolah untuk 2019. Sebab kalau nak naik pun terpulang pada pihak pengusaha lah. Kita tidak menggalakkan. Sementara itu, beliau yang juga pengerusi Persatuan Bas Sekolah Johor turut menyeru pihak berwajib untuk memantau aktiviti pengusaha bas dan van sekolah secara haram yang dikesan semakin berleluasa sejak akhir-akhir ini. Kegiatan itu bukan sahaja memberi kesan kepada pengusaha bas sekolah yang berdaftar, malah memberi risiko besar kepada murid-murid sekolah yang menaiki kenderaan itu kerana tidak dilindungi insurans. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak hadir di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dipercayai untuk dirakam keterangan berhubung siasatan pindaan laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Beliau tiba di Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 10.30 pagi tadi. Sehingga kini proses merakam keterangan masih berlangsung. Semalam, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad dan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dirakam keterangan oleh SPRM juga bagi membantu siasatan berhubung kes yang sama. Difahamkan SPRM masih dalam proses merakam keterangan semua individu yang dikaitkan dengan isu pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB. Semua individu yang dikaitkan dengan dakwaan pindaan itu mula dipanggil sejak minggu lalu. Pada 25 November lalu, Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad mendedahkan Datuk Seri Najib mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB menerusi pengguguran beberapa perenggan. Antara pengguguran maklumat itu adalah membabitkan kehadiran ahli perniagaan dalam buruan Low Take Joe atau Joe Low dalam mesyuarat lembaga pengarah 1MDB. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di London untuk lawatan rasmi 3 hari ke United Kingdom. Pesawat yang membawa Timbalan Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang Heathrow, London jam 3.25 petang waktu tempatan. Ketibaan beliau di lapangan terbang disambut oleh Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia Muhammad Suhaimi Jaafar dan isteri Faziana Daud. Datuk Seri Dr. Wan Azizah disambut oleh Timbalan Menteri Luar Senator Datuk Marzuki Yahya dan pegawai dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta ketua-ketua jabatan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Ini adalah lawatan sulung rasmi Datuk Seri Dr. Wan Azizah ke United Kingdom selepas dilantik Timbalan Perdana Menteri pada 21 Mei lalu setelah Pakatan Harapan mencapai kemenangan pada pilihan raya umum ke-14. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dijadual menyampaikan ucap pertama pada Forum Kepimpinan Muslim Dunia WMLF 2018.
Beliau turut dijadual melawat ke Pusat Pengajian Islam Oxford serta dijangka bertemu Menteri Negara bagi Commonwealth dan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan utusan khas Perdana Menteri mengenai kebebasan agama atau kepercayaan Lord Ahmad of Wimbledon. Beralih ke laporan Parlimen. Untuk butirannya, kita bersama Juliana Syarin di lokasi. Silakan Juliana, apa antara perkara menarik yang dibangkitkan di Parlimen hari ini? Ya, Intan, Dewan Rakyat dimaklumkan bahawa Jabatan Perdana Menteri sedang menggubal satu pindaan undang-undang bagi memasukkan definisi sekolah tahfiz di bawah definisi sekolah agama. Di bawah enakmen itu, tumpuan khusus diberikan terutama melibatkan keselamatan dan kesihatan semua warga dan premis sekolah agama berdaftar. Pada hari ini, enakmen kawalan-kawalan sekolah-sekolah agama di negeri-negeri tidak memasukkan definisi sekolah tahfiz di dalam definisi sekolah agama. Di situ ada loophole dalam undang-undang, ya. Jadi dengan ini pihak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam sedang menggubal satu pindaan undang-undang untuk memasukkan definisi sekolah tahfiz, ya, di dalam definisi sekolah agama. Fuziah menjawab soalan Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil yang memohon penjelasan kerajaan mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menjamin keselamatan pusat pengajian Mahat Tahfiz di seluruh negara. Kerajaan Persekutuan melalui pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA telah membatalkan projek pembinaan loji jana kuasa geothermal pertama Malaysia yang terletak di Tawau, Sabah. Dewan Rakyat diberitahu pembatalan projek berikutan tinjauan yang dilakukan mendapati tiada sebarang perkembangan di tapak projek berkenaan. Projek ini sepatutnya telah mula beroperasi dan menjana tenaga boleh baharu daripada sumber geothermal kepada SESB pada 31 Disember 2017. Walau bagaimanapun, ia telah gagal berbuat demikian. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan pemeriksaan tapak yang dijalankan, kerajaan mendapati bahawa tiada sebarang kemajuan projek yang ditunjukkan. Sebagai contoh, operasi pengkerudian telah diberhentikan sejak suku ketiga 2016 dan slim hole telah pun ditutup dengan wellhead. Kesemua kabin sementara dan kelengkapan pengkerudian yang diberhentikan semasa lawatan tapak tidak lagi di atas tapak. Dan ketiga ialah tiada langsung kaki tangan yang ditempatkan di tapak projek dan rumpai panjang kelihatan sudah pun tumbuh meliah. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fung Hin yang meminta penjelasan mengenai status pembinaan loji jana kuasa berkenaan ketika sesi pertanyaan menteri. Menurut Bi Yin, melalui pembatalan itu, kuota kelulusan galakan 37 megawatt daripada projek berkenaan akan diagihkan kepada projek tenaga boleh baharu lain yang dilihat mampu berdaya saing, khususnya biomas dan biogas. Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar. Kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen pengenalan yang lengkap, termasuklah warga asing, masih berpeluang untuk mendapat perkhidmatan imunisasi di semua fasiliti kesihatan seluruh negara, namun akan dikenakan cas. Berdasarkan atas belas ihsan, pemegang kad UNHCR bagaimanapun akan diberikan diskaun sebanyak 50%. Kalau kita kenakan cas vaksin kepada golongan yang tidak ada dokumen ini, sebahagian mereka ialah berada di pedalaman dan sebahagian mereka ini merupakan pemegang kad UNHCR. Apakah mekanisme yang boleh digunakan oleh pihak kementerian berhubung dengan WHO, khususnya Badan Antarabangsa yang memberi kad, mengeluarkan kad kepada pelarian ini untuk mereka menanggung sama kos vaksin tersebut? Saya amat sukar untuk menyatakan di sini bahawa dari segi kad pemegang UNHCR itu, Malaysia adalah antara yang belum lagi meratifikasi dan mengiktiraf mereka sebagai refugee. Jadi ini dia dalam keadaan yang agak
kekok kita kerana dikekang dengan status dan situasi seperti itu kerana mereka adalah parti dari sudut status mereka. Jadi pemegang dengan kata lain mereka terpaksa juga dikenakan charge. Cumanya dari sudut ini Datuk Yang di-Pertua, kita punya ihsan belas untuk memberikan diskaun sebanyak 50%. Katanya charge yang dikenakan RM40 untuk pendaftaran rundingan dan ubat, juga tambahan RM40 lagi bagi suntikan vaksin. Suntikan vaksin katanya tidak dapat diberikan secara percuma atas kekangan kewangan kecuali mendapat tajaan mana-mana pihak. Dan mengiktiraf mereka sebagai refugee. Jadi ini dia dalam keadaan yang... Persidangan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara ketika ini sedang berhenti berehat dan akan bersambung semula jam 2.30 petang nanti. Dan saya kira itu sahaja laporan dari Parlimen. Kembali semula ke Sri Pentas. Terima kasih Juliana langsung yang setia di Parlimen. Kita terus ke laporan berikutnya. Sepasukan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Terengganu tampil dengan rekaan kreatif dan inovasi baru dengan mencipta kenderaan amfibia Cuba. Kenderaan dua alam itu bertujuan untuk mengangkut dan menyelamatkan mangsa banjir selain boleh dijadikan balai polis bergerak jika berlaku sesuatu bencana. Wartawan Muhammad Ishak Abdilangah ada laporannya. Inovasi kenderaan ini hasil cetusan ide Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superintenden Muhammad Adli Mak Daud. Cuber, inspirasi nama Kuala Berang, dihasilkan hanya menggunakan barangan terpakai dengan kos yang rendah, sekaligus kenderaan amfibia ciptaan tempatan pertama digunakan polis di negara ini. Kenderaan seberat 1.2 tan berasaskan besi, paip PVC, enjin motosikal dan enjin bot berkuasa 50 kuasa kuda mula dipasang pada 1 November lalu dan siap dalam tempoh sebulan. Ia mampu bergerak 20 km sejam di darat dan dengan kelajuan 10 hingga ke 15 knot sejam di air. Jadi daripada pemerhatian terhadap rumah bot yang menggunakan konsep pelampung, dan dia boleh mengapungkan beban yang berat lah, satu bangunan yang besar, dan kita berfikir sekiranya pelampung konsep ini kita gunakan sebagai bot yang lebih kecil, dan seterusnya untuk menggerakkan di atas darat kita pasang sistem tayar dan juga ganda. Bot ataupun kaki ini juga berfungsi untuk jadikan sebagai bala polis bergerak semasa berlakunya banjir, di mana jika berlakunya banjir satu kampung, bot ini ataupun rakit ini boleh ditempatkan di kawasan kampung itu dan juga untuk memberikan perkhidmatan segi keselamatan dan juga menyelamatkan mangsa. Demonstrasi penggunaan amfibia Cuber bagi menyelamatkan mangsa lemas turut dibuat di jeti dataran sungai Kampung Dusun, Kuala Berang. Dengan adanya program ni, rasa bot amfibia ni kira boleh mudahkan aktiviti menyelamat ni di kawasan-kawasan rendah tu. Sehingga kalau untuk kecemasan ke perubatan ke boleh cepat lagi lah. Jadi senanglah sikit, kita tak ada lah takut sangat. Ni kalau lama ni kan terputus dengan kenderaan payah juga. Kalau macam ni dari darat pun dia boleh, air pun dia boleh, jadi senang. Sementara itu, Pengarah Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Azizan Abu Taat berkata, ciptaan ini boleh ditambah baik dari aspek teknikal dan dipatenkan. Amfibia Cuba mampu memuatkan sehingga 10 penumpang pada satu-satu masa. Dengan kos RM11,500, pihak Polis Kontijen Daerah Hulu Terengganu berjaya mencipta amfibia Cuba ini bagi melancarkan sistem ataupun operasi menyelamat ketika berlakunya banjir. Dan sekiranya diberi penambahbaikan pada masa akan datang, amfibia Cuba ini bakal menjadi persaingan kepada bas dua alam amfibia coach milik kerajaan negeri. Laporan Muhammad Ishak Abdilangah, Hulu Terengganu, TV3. Penganjuran program jelajah kembali ke sekolah merupakan kali kedua dianjurkan Yayasan Hydrocephalus Negara YHN. Persatuan Pesakit Hydrocephalus Malaysia PPHM telah berhasil mengumpulkan 173 orang pesakit dari seluruh negara. Justru dengan peningkatan jumlah pesakit, maka keperluan dana menampung keperluan pesakit juga meningkat.
Kuala Lumpur. Bagi mencapai hasrat berkenaan, PPHM telah bekerjasama dengan YHN dan Jabatan Neurosurgery Hospital Kuala Lumpur HKL yang membabitkan 140 penerima terdiri daripada 100 murid sekolah rendah dan 100 pelajar sekolah menengah di Semenanjung Malaysia. We choose to be on the early stage lah, so at least whatever preparation kita boleh bagi awal ni, dan kemudian hari dia tak perlu nak membebankan tanggungan dia nak beli lah. So we give it early. So if we give it later on, nanti takut ada yang dah beli, so we don't want it to be that way. So we told them let's do it earlier. Harga 7,000 kali kedua, 14 kali. Silver coated 2 kali tapi 14 kali dah operation. Itu sebab juga kami perlukan dana untuk cover shunt tu. Harapnya yayasan pun boleh bekerjasama dengan kami cari dana. Mereka ditemui dalam satu sidang media baru-baru ini seterusnya membuat pelepasan van barangan untuk diberikan kepada pesakit. Hydrocephalus adalah penyakit apabila berlaku pengumpulan cecair otak yang berlebihan. Jika dibiarkan, boleh menyebabkan kanak-kanak berkepala besar. Bertemu kembali, Datuk Noripah Kamso dilantik sebagai pengerusi baru Bank Rakyat oleh Menteri Pembangunan Usahawan Berkuat Kuasa hari ini. Beliau mengambil alih jawatan itu daripada Tan Sri Shukri Muhammad Saleh yang dihentikan atas pembabitannya dalam laporan audit One Malaysia Development Berhad. Sebelum ini, Datuk Noripah merupakan bekas penasihat CIMB Islamic dan pernah memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Principal Islamic Asset Management Sdn Berhad dan Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Principal Asset Management Sdn Berhad. Selain bergantung kepada urus niaga dalam talian online semata-mata, ada kalanya usahawan Melayu disaran mengadakan pertemuan fizikal dengan rakan kongsi luar negara menerusi expo atau pameran antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Eksekutif Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdesama, Datuk Naim Muhammad, ini penting bagi mengetahui kualiti barangan secara fizikal serta mewujudkan persefahaman tinggi di kalangan peniaga luar negara. Tetapi ada juga di kalangan kita ini yang nak melihat barang itu sendiri, nak to have the touch and feel, of the products, and hendak juga bersemuka dengan mereka-mereka yang mengeluarkan produk-produk ini. Jadi pameran the 15 Malaysia Branding Showcase ini memberikan peluang kepada kita untuk berinteraksi pada penyertaan yang besar daripada usahawan-usahawan negara China ini. Kita juga ada penyertaan usahawan-usahawan daripada Korea, daripada Jepun dan juga daripada Taiwan. Dan ini memberikan peluang kepada usahawan-usahawan Malaysia untuk bekerjasama dengan usahawan-usahawan yang datang ke Malaysia. Beliau berkata semasa sidang akhbar pameran penjenamaan antarabangsa Malaysia IBS 2018 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC pada 13 hingga 16 Disember ini. Bagi penganjuran kali ini, Perdesama menjangkakan 480 pempamer tempatan dan luar negara akan menyertai IBS. Ini membabitkan 400 usahawan daripada negara China dan selainnya daripada Indonesia, Myanmar, Thailand, Taiwan, Korea dan negara Asia lain. Antara produk pameran yang akan diperagakan ialah barangan perumahan, penjagaan kesihatan, makanan serta minuman. Penyedia perkhidmatan tanpa tunai Visa International yakin penggunaan kad kredit dalam kalangan perusahaan kecil sederhana PKS akan terus meningkat pada kadar 2 digit bagi setiap suku tahunan. Menurut Pengurus Negara Visa International Malaysia, Eng Kung Boon, keyakinan itu bersandarkan kepada peningkatan aktiviti urus niaga PKS tempatan dan luar negara dan sektor ini telah menyumbang 40% kepada ekonomi negara. We are seeing that this segment of the business is growing at a tremendous pace, and double-digit certain quarter and 3-digit growth as well. And on international spend, because we are seeing that a lot of these customers, they are SMEs. Launch of AFIN Bank.
Terdahulu berlangsung majlis pelancaran kad kredit Affin Visa Business Platinum. Affin Bank melihat lebih ramai pelanggannya dari sektor PKS dan perniagaan komersial akan menggunakan kad kreditnya membandingkan Malaysia mempunyai kira-kira 920,000 PKS. Ia juga sejajar dengan objektif Bank Negara Malaysia untuk mewujudkan komuniti tanpa tunai bagi mengurangkan kebergantungan kepada cek dalam transaksi perniagaan.